إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, salah satu perkara yang kita pasti kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala memberi satu nikmat yang besar ini dapat kita lahir jadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad kita adalah sebaik-baik umat seperti mana Allah Ta'ala royak dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan kepada sekalian manusia. Maka kita kena ingatlah, ini adalah salah satu nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada kita jadi seorang umat Nabi Muhammad, yang mana setiap Nabi dulu-dulu sebelum Nabi kita Muhammad ada kaum dia, ada umat dia. Dan juga tidak ada Nabi mana yang paling kasih kepada umat dia lebih banyak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sangat kasih, sangat cinta, sangat bimbang apabila umat dia jumpa satu kesusahan, satu keberatan, satu cubaan di dalam hidup dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya dalam dunia ini sahaja, tetapi pada hari kiamat nanti Rasulullah bimbang juga kata ada segolongan daripada umat dia akan kena tarik ataupun kena heret masuk api neraka wal iyadzu billahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, sangat kasih kepada kita sebagai umat dia, seperti mana Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul yang dia adalah seorang manusia seperti kamu juga. Azizun alaihi ma anittum, yang mana dia sangat bimbang, sangat bimbang apa yang akan dapat satu keberatan ke atas umat dia. Harisun alaikum, dan juga seorang Nabi yang usaha
untuk nawi umat dia dapat hidayah dan juga dapat nak hidup ke atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma anittum. Imam Ibn Kathir kata dalam kitab tafsir dia, ay ya'izzu alaihi asy-syai'u alladhi ya'natu ala ummatihi wa yashuqqu 'alaiha, iaitu sebagaimana jenis mana yang membawa kepada umat dia rasa berat, rasa duka cita. Nabi pun rasa berat, rasa duka cita juga seperti mana umat dia ni rasa berat. Dan juga harisun alaikum, iaitu ala hidayatikum. Nabi usaha sepanjang hidup dia 23 tahun selepas daripada diutus ataupun dilatih jadi seorang nabi, usaha cari jalan awak balas mana wi umat dia hidup di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir hayat. Itu Nabi SAW yang sangat cinta kepada kita, sangat kasih kepada kita, sangat mengrahmati kepada kita, penhuang kita, syadidur ra'fati war rahmati alaihim, sangat rahmat kepada umat dia lebih banyak daripada ibu bapa yang rahmat kepada seorang anak lagi. Arhama alaihim arhama bihim ala walidaihim. Ibu bapa kasih ataupun rahmat kepada anak dia banyak tara mana, Nabi lebih kasih, lebih rahmat kepada umat dia banyak gana daripada dua ibu bapa lagi. Maka ini adalah salah satu nikmat yang kita kena khabar, yang kita kena muhasabah sendiri, bahawa kita sekarang hidup dalam dunia ini adalah umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yang Allah utuskan di atas dunia ini. Satu kali isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, masuk dalam rumah dan juga berjumpa dengan Nabi dengan muka yang manis, muka yang gembira. Maka dia minta kepada Nabi untuk Nabi berdoa kepada dia akan satu doa. Ya Rasulullah, ud'ullah li, mintamu doa kepadaku satu doa pada hari ini. Maka Nabi SAW akik tangan berdoa kepada isteri yang dikasihi oleh dia. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa bagi isteri aku Aisyah ini, dosa mana yang dia telah buat pada lepas dan juga yang akan datang, dosa mana yang nampak tengok dan dosa mana yang tak nampak tengok. Selepas daripada Nabi berdoa, Nabi tengok kepada Aisyah, maka dia malu. Aisyah gembira dengan sebab doa Nabi ini, doa seorang Rasul, doa seorang suami dia yang kasihi berdoa kepada dia. Maka Nabi tanya kepada isteri dia Aisyah, adakah mu tak suka, tak gembirakah dengan doa aku ini kepadamu? Maka Aisyah kata, bagaimana aku tidak gembira dengan satu doa yang didoa oleh Rasulullah dan juga suami aku. Maka Nabi SAW kata, wallahi, aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin, sesungguhnya doa tadi yang aku berdoa kepadamu adalah doa yang sama yang sentiasa aku berdoa kepada umat aku setiap kali aku sudah daripada semaya 5 waktu. Nabi berdoa kepada kita 5 waktu sehari untuk ampun kepada umat dia, iaitu siapa umat dia? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada kita seorang umat dia, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang telah kita buat dan juga yang akan nak buat pada masa depan, sama ada dosa yang kita buat nampak tengok dan juga yang tidak nampak tengok. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban adalah hadis hasan. Sama juga Nabi SAW apabila baca Al-Quran, dalam Al-Quran beberapa perkara yang Allah Ta'ala cerita tahu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang Allah Ta'ala cerita
tahu dalam Quran iaitu al-qisas, kisah para nabi-nabi dan juga kisah para umat-umat dulu. Setiap kali Nabi SAW baca sampai kepada ayat mana yang menyebabkan dia ingat kepada umat dia, Nabi akan menangis, Nabi akan tiak. Nabi baca sampai beberapa ayat ingat kepada umat dia, Nabi tiak. Seperti ayat dalam surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hai Tuhan aku, sesungguhnya berhala ini, cawit ini, tokong ini adalah menyebabkan umatku ramai sesat pada jalanmu ya Allah. Bukan sedikit daripada umatku yang sesat sebab tokong ini, berhala ini, tetapi kathiran minan nas, ramai daripada umatku sesat sebab berhala ini. Di antara umatku iaitu bapa aku sendiri, bapa ataupun ayah kepada Nabi Ibrahim, sebagai orang yang kerja untuk nak buat tokong dan juga jual kepada kaum-kaum dia, semua kepada tokong itu, waliyadzubillahi min dzalik. Maka ini adalah doa Nabi Ibrahim. Sama juga satu kali Nabi Isa alaihi salam biasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umat dia. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa raya kata, ya Allah, kalaulah mu mengazabkan dia akan kaum aku, umat aku, ketahuilah bahawa mereka pun adalah hamba-Mu juga. Dan juga jikalau mu ampunkan dosa ataupun kesalahan mereka, sesungguhnya innaka antal azizul hakim, mengkuasa ya Allah. Maka Nabi baca sampai kepada ayat, dua ayat ni Nabi tiak, Nabi menangis sebab ingat kepada umat dia. Suara menangis Nabi, suara tiak Nabi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dengar suara Nabi tiak, perintah kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad, pergi cari Muhammad. Salhu ma yubkika, tanya dia, sebab apa mu tiak hai Nabi Muhammad? Fa'atahu Jibril, Nabi pergi cari Nabi Muhammad, fasa'alahu fa'akhbarahu. Nabi royak seperti mana Allah Ta'ala dah tahu apa Nabi tiak, tapi Allah Ta'ala nak Jibril pergi tanya Nabi. Malaikat klik pergi cari Allah Ta'ala royak. Sebab Nabi tiak, iaitu Nabi tiak, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umat aku, mintalah mu jaga umat aku, jangan sesat umat aku seperti mana umat Nabi Ibrahim sesat sebab berhala. Umat aku, ya Allah, ampunkanlah dosa kesalahan umat aku seperti mana mu biasa ampunkan kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala suruh Jibril lagi cari sekali lagi dan royak kepada Muhammad, ya Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Ketahuilah Muhammad, ketahuilah bahawa kami tak akan buat jahat, benar tak molek kepada umatmu. Aku akan nak bui setiap perkara pun yang mureda tentang umatmu. Mana kata Nabi nak umat dia dapat gapo, Allah Ta'ala akan memberi. Nabi nak Allah Ta'ala ampun dosa umat dia, Allah Ta'ala akan ampun. Nabi nak umat dia masuk syurga ramai, Allah Ta'ala akan sanurdika, akan keredaan ataupun minta an Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini di antara kelebihan ataupun kuamprasa kita sebagai salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Nak kita tahu kata Nabi SAW sangat cinta kepada kita. Hidup 23 tahun selepas daripada lantik jadi Nabi, tidak ada dalam kepala beliau melainkan benda yang sakut dengan umat dia. Adakah kita khabar? Adakah kita bangga, kita gembira dan juga kita segera bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebab kita lahir jadi seorang umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat yang paling VIP sekali.
Bahkan kita adalah umat yang paling akhir, tetapi kita ingatlah dengan sebab kita lahir jadi seorang umat Nabi, pada hari kiamat nanti kita adalah umat Nabi yang paling VIP sekali. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW kata, Nahnul awwalun, Nahnul akhirun, al-awwalun yawmal qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nabi sabda, sesungguhnya kami, kita, umat kita adalah umat yang paling akhir sekali di dalam dunia ini, tetapi pada hari kiamat nanti kita adalah al-awwalun. Golongan yang pertama akan dikira, golongan pertama yang akan dapat masuk syurga dan juga akan dapat syafaat sebanyak sekali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak cukup lagikah kita dengan sebab kita lahir jadi umat Nabi Muhammad, kita dapat salah satu bonus yang nak jadi seorang yang mulia pada hari kiamat nanti. Dan juga dengan sebab kita jadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, kita akan jadi salah satu orang yang akan masuk syurga banyak sekali, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad adalah hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. Ahli syurga, golongan yang akan masuk syurga ada sebanyak 120 baris nengrayi siptau yang akan masuk syurga pada hari kiamat. 80 minha min hadhihi al-ummah wa 40 min sa'iril umam. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa daripada 120 baris yang akan masuk syurga, 80 baris umat Nabi Muhammad, iaitu kita akan masuk syurga dengan sebab kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak tahu, Nabi tak beritahu kepada kita satu baris berapa orang, tetapi Nabi royak kata 80 minha, 80 baris akan masuk syurga, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Wa 40 min sa'iril umam, dan juga 40 baris lagi daripada umat-umat yang lain capo pergi mari. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan juga umat-umat Nabi lain. Hanya 40 baris saja. Dengan sebab ini kita biasa bangga, kita biasa gembira kedak. Dengan sebab kita jadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa mikir seorang, biasa kira muhasabah diri, kita muju tara mana kita lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa tiak kedak bahawa Nabi adalah orang yang paling kasih kepada kita sekali. Nabi usaha cari jalan nak umat dia duk ke atas hidayah, jalanan Allah Ta'ala. Usaha nak umat dia masuk syurga banyak sekali. Kita biasa tiak kerana usaha Nabi. Kita biasa tiak seperti mana Nabi biasa tiak kerana kita kedak. Nabi biasa tiak kerana kita biasa tiak kerana kita rindu ingat kepada Nabi kedak. Kalau kita tak biasa tiak, kita ingatlah bahawa ada satu orang Nabi yang biasa tiak kerana umat Nabi Muhammad dapat masuk syurga banyak lebih daripada umat dia. Dalam istiwa Isra' Mi'raj, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW naik ke atas langit untuk diterima atau menjumpa dengan Allah Ta'ala, terima fardu solat kita yang kita duduk semaya 5 waktu. Dan juga kita telah maklum, kita tahu bahawa peringkat pertama Nabi dapat fardu daripada Allah Ta'ala semaya sebanyak 50 waktu sehari semalam. Tetapi dengan sebab Nabi tengok kepada umat dia, tidak ada orang, tidak ada kuasa nak semaya 5 waktu, kembali pergi cari minta kurang daripada Allah Ta'ala, tinggal 5 waktu yang kita duduk semaya, duduk solat sehari semalam pada hari-hari ini. Kita terakaya tengok, kalau maya 5 waktu, hari ni 5 waktu pun kita dah lewat, kita dah malah. Bagaimana kalau kita difardukan untuk solat 5 waktu? Nabi naik sepekat langit hingga sampai ke langit yang ke-6.
Dan juga orang yang membawa Nabi naik langit akan selangit sehingga jumpa dengan Allah Ta'ala, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ke langit yang ke-6, malaikat Jibril goh pitu langit yang ke-6 untuk nak bawa Nabi Muhammad masuk ke dalam langit yang ke-6. Maka malaikat yang tunggu pintu yang ke-6 itu tanya, "Man anta, siapamu?" Maka Jibril jawab, "Ana Jibril." "Wa man ma'aka, dan siapa datang bersamamu ya Jibril?" "Muhammad," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buka pintu, ahlan wa sahlan, marhaban. Yadin tarab, masuk Nabi Muhammad, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di pengkat langit yang ke-6. Sudah salam, sudah berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi nak naik ke langit yang ke-7. Nabi bersabda, "Falamma tajawaztu baka." Selepas daripada aku nak naik langit yang ke-7, maka aku dengar suara tiak Nabi Musa alaihi salam. Maka ada malaikat tanya, "Ma yubki?" Sebab gapo hai Nabi Musa mentiak? Nabi Musa jawab kata, "Abki, aku tiak lianna ghulaman bu'itha ba'di." Kerana ada satu orang budak lelaki yang Allah Ta'ala hatta kepada umat dia, yadkhulul jannata min ummatihi akthar may yadkhuluha min ummati. Seorang budak lelaki yang Allah Ta'ala hatta selepas aku mati lama banyak tahun, 1000 tahun, tetapi umat dia dapat masuk syurga lebih banyak daripada umatku lagi, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Iaitu kita adalah umat Nabi. Maka banggalah kita, gembiralah kita, banyak bersyukurlah kita dengan sebab kita lahir jadi seorang, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu istiwa lagi pada hari kiamat nanti, yang mana Nabi cerita dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia juga. Pada hari kiamat nanti setiap orang Nabi akan berjalan bersama dengan jamaah ataupun kelompok kaum dia, umat dia, untuk nak pergi cari Allah Ta'ala dan kira amalan. Tetapi satu masa Nabi Muhammad duk nanti umat dia, tak jumpa lagi, tak nampak datang umat dia lagi, duk sore. Maka tatkala itu datang satu umat yang ramai, maka Nabi tanya, "Ini umatku tak?" Maka malaikat jawab, "Ini bukan umatmu, ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam." Bilangan yang ramai. Umat Nabi Musa bilangan yang ramai datang. Maka Nabi duk nanti lagi umat dia. Maka suara malaikat suruh kepada Nabi Muhammad, tengok ke depan, tengok pergi ke langit. Maka datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bilangan Nabi Muhammad lebih banyak daripada bilangan umat Nabi Musa alaihi salam. Maka malaikat jawab kata, "Hadhihi ummatuka." Ini adalah umatmu. Maka Nabi SAW kata, "Wa yadkhulul jannata min haula 70,000 bighairi hisab." Maka di antara umat Nabi Muhammad yang datang ramai ini, ada setengah golongan mereka yang akan dapat masuk syurga dengan bilangan 70,000 orang umat Nabi Muhammad, dengan tak kena kira dosa, tak kena kira amalan, masuk syurga dengan secara automatik. Dalam satu riwayat lagi, hadis sama juga, riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, Nabi SAW kata, "Wa'adani Rabbi Azza wa Jalla ayyudkhilal jannata min ummati 70,000." Allah Ta'ala telah berjanji dengan aku akan memasuki daripada umat aku 70,000 orang. Walikulli alfin 70,000. Daripada 70,000 orang, kira 1000, setiap 1000 orang Allah Ta'ala akan gana pula 70,000 orang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bighairi hisab wala azab, dengan tak kena kira amalan dan juga tak kena azab dalam api neraka. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Minta Allah Ta'ala kita jadi seorang umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah kita bonus yang dapat daripada Allah Ta'ala. Bahkan kita tak minta bonus ini daripada Allah, tetapi Allah Ta'ala mengerniakan, memberikan satu nikmat ini kepada kita
dengan kita tidak minta wanak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak siapa masa lagi kita kena banyak bersyukur kepada Allah Taala. Cari jalan nak balas mana we kasih kepada Nabi banyak seperti mana Nabi kasih kepada kita. Maka kalaulah kita tak cari jalan, kita tak hidup di atas ajaran seperti mana Nabi biasa hajar, maka kita jangan harap kata kita nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi tak biasa berjumpa dengan kita dan kita juga tidak biasa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah kita tahu bahawa Nabi sangat harap nak berjumpa dengan kita? Nabi sangat duk nanti untuk nak berjumpa dengan kita pada hari kiamat nanti. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, wadittu anni laqitu ikhwani. Aku harap, aku suka nak berjumpa dengan saudara aku. Maka sahabat Nabi SAW yang duduk tepi Nabi terkejut dan juga tanya Nabi SAW, awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Bukan fak kami kah iaitu saudaramu yang masuk Islam denganmu, hidup denganmu, tolong dakwah sebar Islam bersama denganmu? Bukan kami, fak kami kah ikhwanuka ya Rasulullah? Nabi jawab kata, antum ashabi. Fakmu ni adalah sahabat aku. Walakin ikhwani, tetapi saudara aku yang aku sangat berharap nak jumpa dengan mereka, iaitu allazina amanu bi wa lam yarawni. Iaitu golongan yang mereka beriman kepada aku, bahkan mereka tak biasa berjumpa dengan aku walaupun satu kali pun. Pada hari kiamat nanti kita akan berjumpa dengan Nabi. Minta doa kepada Allah Ta'ala dapat kita berjumpa dengan Nabi, seorang yang Allah Ta'ala dapat nak berjumpa dengan Nabi SAW. Kita akan segera pergi jumpa dengan Nabi di satu telaga Nabi yang bernama Al-Hawdah. Nabi SAW ayat kata, taridu alayya ummati Al-Hawdah. Hari kiamat nanti umat aku akan jalan, mari jumpa aku, mari cari aku dan berjumpa aku di telaga aku yang bernama Al-Hawdah. Wa ana adhudun nas anhu kama yadhudu ar-rajulu ibila ar-rajuli min ibilih. Dan juga pada hari kiamat nanti aku akan duk nanti mereka duk jaga telaga ini, tak sewi umat mana selain daripada umatku dapat nak minum air daripada telaga ini, melainkan umatku sahaja. Aku akan pilih. Kalaulah datang daripada umat lain, aku akan hamat. Aku sedia untuk umatku sahaja. Seperti mana seorang lelaki yang jaga telaga dia tak sewi untuk orang lain mari makan air dalam telaga dia. Maka tanya sahabat dia, hari kiamat nanti akan ada seorang yang tak ada nak jumpa dengan Nabi. Tanya Nabi, ata'rifuna, adakah mucafak kami ya Rasulullah? Ingat tahu kata kami adalah umatmu ya Rasulullah? Memanglah kalaulah Abu Bakar, kalaulah Umar, kalaulah Uthman biasa hidup bersama dengan mereka, biasa tengok muka mereka, memang mu kena mereka. Tapi kami yang tidak biasa berjumpa denganmu, adakah mu ingat dan kata kami adalah umatmu? Nabi jawab kata, na'am, aku
lakum sima laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi ayat kata fakmung akan ada satu alamat yang tidak ada pada umat yang lain, iaitu ghurran muhajjalin, bekas-bekas yang kita ambil asmaya akan ada cahaya, akan ada bekas di dahi kita. Nabi cek situ. Nabi cek kata umat dia, tengok bekas yang umat dia sentiasa demi asmaya di masa dunia dulu, demi asmaya 5 waktu. Tetapi Nabi ayat kata akan ada sebahagian daripada golongan fakmung ni la yasilun, tak sampai kepada aku, tak akan nak jumpa dengan aku. Nabi tanya, Nabi royak kepada malaikat, mereka akan kena hamak, tak saya berjumpa dengan Nabi. Nabi royak kata, hum ashabi, haula ashabi, mereka adalah umatku juga ya Allah. Tapi malaikat jawab kata, wahal tadri ma ahdathu ba'daka, mu tak tahu kau Muhammad, selepas daripada mu mati gapo fak mereka hidup, bagaimana mereka hidup, mereka tak biasa turut ajaran mana pun yang mu biasa hajar kepada mereka, tak turut langkah, tak turut ajaran yang mu hajar walaupun sedikit. Memanglah mereka adalah umatmu, tapi mereka adalah umat yang tidak beramal dengan sunnah yang dihajar olehmu, hai Muhammad. Maka hari ini mereka tak boleh, tak patut nak jumpa denganmu dan juga dapat nak minum air daripada telagamu, hai Muhammad. Maka mereka kena hamak. Nabi menangis tiak. Nabi sangat cinta kepada kita. Tak saya tengok walaupun satu orang pun yang kena heret masuk depan muka di hadapan Nabi SAW. Kerana dalam dunia ini Nabi dah berdoa kepada kita. Nabi dah usaha sebar ajaran Islam, sebarkan hidayah. We tahu kepada kita ini adalah hidayah yang dapat daripada Allah Ta'ala. We kita hidup di atas hidayah ini dan juga kita akan selamat. Maka insya-Allah satu perkara lagi yang Nabi cedek kepada kita, iaitu doa yang mustajabah, yang akan doa kepada kita untuk Allah Ta'ala wi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Yang mana Nabi lain telah guna doa mustajab itu, tapi Nabi Muhammad kita tinggal doa itu, taruh doa itu untuk guna pada hari kiamat, untuk berdoa kepada kita sebagai umat dia. Maka marilah kita sama-sama banyak bersalawat ke atas Nabi SAW. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini. Maka salah satu alamat yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi dan juga akan dapat syafaat banyak daripada Nabi, iaitu orang yang banyak bersalawat ke atas Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
La ilaha illallah. Stawu sufufakum. Rapatkan sah, betulkan sah. Penuhkan saf. Allahu Akbar. Allah. Kemana? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم الله ومن كل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada semaya mayat hari ni dah. Kita pakat semaya ramai-ramai, insya-Allah kita minta buka jalan sikit, minta usung mayat masuk. Kau tu dah.